Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pada minggu yang terakhir sebelum kita masuk bulan Ramadan, insyaAllah. Meski ini dipanjangkan umur 10 bulan, kita akan boleh menjalani ibadah puasa sebagai salah satu bulan rukun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita menempuh satu perbuatan, melakukan satu perbuatan atau satu pekerjaan yang cabarannya besar, kerana orang yang berpuasa ini mereka melakukan dua jihad sebenarnya. Orang yang berpuasa ini melakukan dua jihad. Pertamanya jihad pada siang hari kerana dia berpuasa. Yang keduanya jihad pada malamnya kerana mereka menghidupkan malam yang banyak bersolat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita melakukan semua perkara, sama ada puasa pada siang harinya ataupun pada malamnya, kita berbahyang, mendirikan solat, membaca Quran, berzikir, kemudian kita bertahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau sekiranya orang yang menempuh kedua-dua jihad ini dia memahami tentang kelebihan dan fadilat bagi apa yang dilakukan sepanjang daripada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, disebutkan oleh di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kelebihan puasa memang terlalu banyak. Kelebihan atau fadilat puasa ini terlalu banyak. Dan bila kita menyebut tentang fadilat Ramadan, fadilat Ramadan juga terlalu banyak. Jadi kita nak cuba melihat tentang sebahagian daripada fadilat puasa dan sebahagian daripada fadilat Ramadan, supaya bila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita akan cuba maknanya melakukan ibadah puasa itu dengan sebaik-baik pekerjaan ataupun sebaik-baik amal. Fadilat yang pertama, orang yang berpuasa ini tuan-tuan adalah orang-orang yang sentiasa mendapat pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berpuasa adalah orang yang sentiasa mendapat pujian Allah. Seperti mana kita beritahu pada minggu yang telah lalu, bahawa kehebatan puasa ini sehingga salah seorang daripada isteri Rasulullah SAW apabila diceraikan oleh Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW supaya merujuk dia balik, merujuk balik. Sebab apa? Kerana dengan sebab amalan puasa ini. Ini hebatnya tuan-tuan muslimin dan muslimat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ad-daibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun." As-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkar wal-hafizun li hududillah wa basyiril mu'minin. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah orang-orang yang bertaubat. Yang pertama, ialah orang yang bertaubat, at-taibuna. Kemudian al-abiduna, dan orang-orang yang beribadah. Yang ketiganya al-hamiduna, iaitu orang-orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala bentuk pujian. Yang keempatnya as-saihuna, yang berpuasa. Jadi as-saihun, Al-Imam Jarir Al-Tabari menyebutkan di dalam kitab Tafsir Tabari, yang dimaksudkan dengan perkataan as-sa'ihun itu ialah orang-orang yang berpuasa. As-sa'ihun, maka Al-Tabari menyebutkan ialah orang yang berpuasa. Oleh kerana itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa dia kata perancangan bagi umat ini ialah dengan ibadat puasa. Diibaratkan, Aisyah diibaratkan bahawa pelancongan itu ialah ibadat puasa. Kerana apa? Kerana
puasa ni Allah Ta'ala beri berbagai-bagai nikmat, keseronokan. Masuk dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala beri berbagai-bagai keseronokan, beri berbagai-bagai imbuhan dan pahala. Jadi di mana orang berjalan, mana nak pergi susah, nak pergi shopping, nak jalan, nak pergi tempat-tempat yang baik, nak dilayan dia. Kalau masuk, mesti masuk tempat-tempat yang istimewa, makannya sedap. Maka begitulah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa orang yang berpuasa ini mereka diibaratkan sebagai pelancong. Kenapa? Mereka merupakan tetamu istimewa. Kemudian yang seterusnya Allah Ta'ala menyebutkan ar-raki'un, yaitu orang yang menggembara, menuntut, orang yang rukuk, orang yang berpuasa. Kemudian ar-raki'un, orang yang mengembara, iaitu menuntut ilmu. Ar-raki'un ini daripada rakibah, maknanya menunggu. Jadi mereka ni maknanya mengembara, menuntut ilmu. Yang seterusnya yang rukuk, ar-raki'un, as-sajidun. Ar-raki'un dan as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, dan yang menyuruh orang buat baik dan mencegah daripada kejahatan, yang menjaga ketetapan Allah. Maka berikanlah kepada mereka khabar gembira, wa basyiril mu'minin, maka beritahu kepada mereka khabar gembira bagi orang yang beriman bahawa mereka akan dapat syurga Allah. Jadi ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan khabar kepada kita beberapa golongan orang-orang yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah orang-orang yang as-sa'ihuna, yaitu orang yang berpuasa. Jadi kalau kita nak dapat maknanya pujian Allah, maka hendaklah pada masuk dalam bulan Ramadan kita berpuasa dengan erti kata yang sebenarnya. Bukan setakat puasa ni seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min shaumi illa ju' wal 'atash. Maknanya bukan kita termasuk dalam kumpulan orang yang berpuasa, tapi ramai yang tak dapat daripada apa-apa daripada puasa ni, melainkan lapar dan dahaga. Kita tak mahu masuk dalam kumpulan ini. Cukuplah tahun-tahun yang sebelumnya kita berpuasa seperti mana yang demikian. Tetapi kita berazam pada tahun ini kita nak puasa kita ialah puasa, iaitu orang yang mendapat pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua ni, puasa ni seperti mana yang disebut, ia tidak ada perbandingan. Puasa tidak ada bandingan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Umamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Abi Umamah bertanya, qultu ya Rasulullah, umir bi amalin adkhulu bihil jannah, beritahu kepada aku satu amalan yang membolehkan masuk dalam syurga Allah. Jadi satu hari Abi Umamah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya Rasulullah, kalau kita ni datang jumpa orang, tentu ada hajat, minta sesuatu kan. Tapi para sahabat ni dia lain, tuan-tuan. Sahabat ni dia lain. Tanya tentang satu perbuatan, macam mana boleh masuk syurga. Mereka tak minta macam mana bisnes, nak bisnes, cuba tunjukkan macam mana nak jadi orang kaya. Mereka minta lain macam kita minta. Datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah maknanya satu amalan yang kalau dibuat boleh masuk syurga Allah Ta'ala? Tanya macam tu. Kalau kita zaman Rasulullah pun, kalau kita berada pada zaman tu, tak tahu apa yang kita minta. Jadi para sahabat ni orang bijak-bijak mereka. Minta sesuatu ialah sesuatu yang memberi faedah kepada maknanya akhirat. Dia tidak kepada dunia semata-mata. Jadi datang jumpa Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala 'alaika bisyamin fa innahu la mislahu. Maknanya, hendaklah kamu berpuasa kerana puasa itu tiada bandingannya dengan ibadat-ibadat yang lain. Kenapa tuan-tuan? Rasulullah kata sesungguhnya puasa ni tak ada bandingan dengan ibadat-ibadat yang lain. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya puasa itu untuk Allah. Kita puasa, sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah. Dan akulah yang akan mengganjarnya, memberikan maknanya pahala kepada kita. Kalau kita melakukan ibadat, sembahyang, zikir, kita baca Quran, itu untuk diri kita. Tapi bila kita puasa untuk Allah, maka Allah Ta'ala yang akan membalas kita. Wa ana ajzibi, aku yang akan bagi. Nah, maknanya selepas daripada kita selesai melakukan ibadah puasa, maka Allah Ta'ala terus membalas daripada apa yang kita lakukan. Jadi ini nak menunjukkan bahawa puasa ni adalah sesuatu yang istimewa, yang tidak sama dengan ibadah yang lain. Seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibn Adam lahu illa bisyamin fa innahu li wa ana ajzi. Rasul kata bahawa semua amal anak Adam ini melainkan puasa, dia ni untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Wa ana ajzi bi wa shaumu junnatun, bahawa puasa ni dia merupakan perisai. Ketika mana manusia ni tuan-tuan bertemu dengan Allah Ta'ala, apabila mereka ni nak dihukum oleh Allah, nak dijatuhkan, berikan balasannya, ada di kalangan mereka ni hampir-hampir disambar oleh api neraka. Disambar oleh api neraka. Tetapi menghairankan bagi orang ni, tiba-tiba ada benteng. Tiba-tiba ada benteng. Benteng ada menyelamatkan dia daripada sambaran api. Ini dia. Apa dekat benteng ini, tuan-tuan? Inilah benteng puasa. Tapi kalaulah sekiranya benteng yang nak menahan api neraka ni, tentulah satu benteng yang kukuh. Mesti benteng yang kukuh. Kalaulah sekiranya benteng yang kita bina ni adalah benteng yang tidak kuat, ataupun benteng yang maknanya rapuh, sudah tentu maknanya api neraka ni boleh memecahkan orang yang duduk di belakang benteng tadi. Dengan sebab itu, bila seorang berpuasa, dia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa dia. Banyak orang puasa tapi hilang pahala puasa. Dia puasa tapi mengumpat. Dia puasa tapi mengata orang. Dia puasa dalam hati ada sifat hasad dan kibir. Jadi menghilangkan pahala puasa. Dia berpuasa tapi melakukan perkara-perkara rafas, makna perkara-perkara buruk. Dia berpuasa dalam keadaan meninggalkan amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadan. Jadi maknanya inilah dia, tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Bagi kita nak menempuh puasa ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu was-sawmu junnatun fa idza kanat yawmu sawmi ahadikum fala yarfus yauma idzin. Maka kalau sekiranya seseorang itu berpuasa, maka janganlah ia melakukan perkara-perkara keji atau bercakap perkara-perkara keji. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallazi nafsu Muhammadin biyadi la khulufil fami sha'imin ataibu inda Allah yaumil qiyamah min rihil misk walis-sha'imin farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ni kata sesungguhnya demi sesungguhnya yang Muhammad ini di dalam genggamannya, bahawa nyawa ni
Sungguhnya bahawa yang Nabi Muhammad ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kata sesungguhnya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Tuan-tuan tahu kasturi ni? Kalau dah pernah pergi ke Mekah, dah pernah tawaf, kita cium macam mana bau kasturi yang dikatakan apa tu? Bau di Kaabah. Bauan Kaabah tu, minyak wangi yang dipakaikan oleh penjaga Kaabah kepada jasad Kaabah, itu kasturi. Nah, yang kita pakai minyak-minyak ni bukan kasturi, itu kastan. Bukan kasturi. Nah, sebab dia bau dia tak kekal lama. Nah, dia hilang. Nah, walau mahal macam mana pun dia hilang. Tuan-tuan tengok kasturi yang dipakaikan bertahun-tahun. Nah, dia tetap bau dia sama. Nah, terlekat kat tangan kita, berminggu-minggu nak hilang. Kerana harganya mahal, tuan-tuan. Jadi kita nak dapat bau kasturi ni bukanlah satu perkara yang mudah. Nak dapat mulut bau kasturi ni bukanlah mudah. Menjaga maknanya mulut haruslah kepada orang yang berpuasa selepas daripada dia bersahur, membersihkan mulutnya daripada bau yang tidak enak. Itu kalau 1 bulan tak dibasuh, itu bukan kasturi namanya. Nah, 1 bulan tak dibersihkan, itu bukan kasturi. Nah, jadi dengan sebab itu maknanya bersihkan mulut selepas daripada bersahur. Maka dengan sebab itu adalah makruh selepas daripada gelincir matahari menghilangkan bau yang tidak enak bagi orang yang berpuasa. Walaupun tidak enak di pandangan mata manusia, tetapi ia menjadi bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bau yang tidak enak inilah yang lebih harum daripada kasturi, kata Rasulullah SAW. Ini dia tuan-tuan tentang kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada dia. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahawa dikata walis-sha'imin farhatani. Orang yang berpuasa ni tuan-tuan, dia akan mendapat 2 kegembiraan. Kita nak membicarakan tentang fadilat. Fadilat maknanya Ramadan atau fadilat puasa yang tidak ada bandingan. Sehingga Rasulullah kata bahawa orang yang berpuasa dia akan dapat 2 kegembiraan. Farhatani, farhatun, satu daripada gembira inda iftari, ketika mana dia nak berbuka. Sebab ni kita tuan-tuan bila nak berbuka semua orang fokus makanan. Nah, gembira. Kita tengok ayam, kok ayam bunyi balik. Semua fokus. Kita tengok anak-anak kita tuan-tuan, dia punya gembira. Walaupun kita kata dia puasa tu, puasa bukan macam kita lah. Kita puasa lebih sikit daripada dia. Nah, mana dia puasa betul dia tahan, tak makan, tak minum. Ataupun zuhur nanti dia makan tapi dia tahan balik, kan? Tapi waktu dia nak berbuka tu, kita tengok muka dia ceria. Termasuk dalam muka ayah dan muka ibu ceria. Anak kita kumpul makanan daripada pagi, mak pun kumpul, ayah pun kumpul, pokok benson, pokok rangi, semua. Jadi maknanya pokok belaka. Dia tengok air tu macam-macam warna. Dia tengok kuning, ada hijau, ada jalur gemilang, ada semua. Mana gembira? Tak ada orang waktu berbuka dia sedih. Berguling-guling tuan-tuan. Nangis, tak ada apa. Semuanya gembira. Semua orang, kenapa dia tak makan 12 jam? Orang yang tidak menjumpai makanan tuan-tuan, walaupun dia jumpa dengan segelas air putih ataupun air masak pun, dia tengok tu. Kalau kita letakkan depan dia air ni mineral, dia pandang tu macam air cincau. Sebab apa? Gembira. Ni air ni tuan-tuan, 12 jam tak minum. Tuan-tuan bayangkan 12 jam. Apatah lagi kalau kita dalam suasana puasa makanan penuh.
Makanan yang terlalu banyak. Tentu kita rasa Allah, betapa nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita sebab boleh makan berbagai-bagai. Sebabnya tuan-tuan, bila kita makan banyak, kita kena menghadamkan makanan kita. Allah Ta'ala menjadikan maknanya puasa ni salah satu fadilatnya. Hikmah dijadikan puasa ialah untuk memberi kerehatan kepada perut. Tapi nampaknya bulan Ramadan, doktor kata yang paling penat perut ialah bulan Ramadan. Kita dan Allah Ta'ala bagi nak rehat, nak direhatkan makan. Tapi bila kita puasa 12 jam, kita qada yang 24 jam. Tuan-tuan bayangkan, macam mana saya kata 24 jam yang qada. Waktu maghrib dia berbuka, dia makan. Nanti lepas sembahyang tarawih dia makan lagi. Pukul 3 makan lagi. Maknanya perut tak ada rehat. Dengan sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan bahawa dia kata sebaik-baik cara untuk menghancurkan makanan, hendaklah kamu menghancurkan, menghadarkan makanan yang kamu makan dengan sembahyang dan baca Quran. Sebabnya bila kita berbuka, sembahyang maghrib, yang kita makan tadi, kita rokok, kita sujud, hancur. Dah kosong lah. Sebabnya lepas terawih kita boleh makan lagi, tak ada kosong. Kita buat semayang. Nanti baca Quran pula, morek kita makan lagi. Sebab dah tak ada. Kan? Dia dah kenyang, bangun qiyamul mulai semayang. Pukul 3 makan lagi. Sebab perut dah kosong. Jadi begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita disuruh maknanya menghadamkan makanan yang kita makan dengan cara banyak yang melakukan ibadah solat. Lakukan ibadah solat. Jadi dengan sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan bahawa kegembiraan orang yang puasa yang dikata puasa di tanda bandingan, iaitu ketika mana orang puasa berbuka ni, dia akan nikmat ketika mana berbuka. Yang keduanya kata Rasulullah SAW, wa farhatun wa idza liqa'i rabbu fariha bisawmi. Maka yang keduanya gembira apabila berjumpa dengan Tuhannya, dia gembira dengan puasanya. Orang yang berpuasa, tuan-tuan, bila dia puasa betul-betul, dia jaga pantang larangnya daripada perkara-perkara yang membatalkan. Dia jaga maknanya puasa, pahala yang didapat itu daripada terbatal. Bila dia bertemu dengan Allah Ta'ala kerana puasa dia tu, dia bertemu dengan Allah kerana puasa dia. Dengan sebab itu dia rasa gembira. Kerana apa? Puasa itu telah dapat memberikan dia maknanya satu nikmat, iaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan senang kita nak bertemu dengan Allah. Bukan senang. Jadi inilah hebatnya yang dikatakan puasa oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang keempatnya, yang ketiganya tuan-tuan, bahawa disebut fadilat puasa ni, darajat orang yang berpuasa itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan mengangkat darjat orang yang berpuasa ni, tuan-tuan. Seperti mana yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahawa perkataan yang dimasukkan akulah yang akan membalasnya, yang Allah Ta'ala sebut, ya Rasulullah sebut, wa ana ajzibi, bermaksud akulah sahaja yang mengetahui kadar pahalanya dan melipat gandakan kebaikannya. Jadi yang dikatakan wa ana ajzibi itu didefinisikan, diberi faham oleh Ibnu Hajar Asqalani. Dia kata bahawa Allah Ta'ala yang mengetahui berapa banyak yang dia nak bagi, itu Allah Ta'ala yang mengetahui. Sebab apa? Kalau kita baca di dalam Al-Quran, fal hasanatu bi asyri amsalha, maknanya satu hasanat bersamaan dengan 10. Maknanya kalau kita puasa, kita semayang, tuan-tuan, kalau kita semayang, gandanya 10. Satu ganda 10. Setiap kebajikan ganda 10. Tetapi dalam bab puasa ni kita tak tahu berapa gandaan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita.
Tak diketahui berapa jumlah. Mungkin dapat sikit, mungkin dapat tambahan. Nah, bayangkan, tak tahu. Itu sebabnya dulu kita pernah ceritakan bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Siti Fatimah ketika mana dia berpuasa. Bila dia 3 hari puasa tak makan. Nah, sehingga maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahawa maknanya Fatimah dan Sayyidina Ali ni dah terlalu letih dah pucat dah muka dia. Nak makan satu benda pun tak ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kau bawa bakul ni, kau pergi dekat pokok kurma yang tengah masak tadi, yang tengah masak tu, beritahu kepada dia, bagi salam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kamu salam kepada kamu dan dia minta gugurkan buah." Nah, sehingga Sayyidina Ali dia membuat perkaraan yang demikian dan beritahu kepada pokok kurma tu. Maka buah kurma yang jatuh di dalam bekas bakul yang dimiliki oleh Sayyidina Ali ni tanpa had sampai melambak-lambak. Nah, kenapa? Inilah dia tuan-tuan gambaran kepada kita bahawa bila Allah Ta'ala nak memberi sesuatu ganjaran dengan lantaran puasa seseorang, dia kata bila ini bisa. Mana tak faham. Tak tahu berapa banyak. Jadi dengan sebab itu bila kita masuk Ramadan, tuan-tuan, kita jaga puasa kita dengan erti kata yang sebenarnya. Jaga maknanya percakapan, sehingga disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahawa dia kecualikan puasa daripada segala amalan yang lain. Ibnu Rajab mengatakan bahawa dikecualikan puasa daripada segala amalan yang lain, dan diberikan ganjaran sehingga 700 kali ganda kerana tidak tertentu kepada bilangan itu sahaja, bahkan lebih. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran macam mana yang dikatakan bila Allah Ta'ala bagi ganjaran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang menafkahkan harta mereka ke jalan Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat, seperti mana 7 biji yang menerbitkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai itu kulli sumbulatin mi'atu habbah, daripada setiap tangkai akan menerbitkan maknanya 700 sampai 700 ya. Itu dalam bab sedekah. Dalam bab orang menginfakkan harta setakat 700 saja. Tetapi puasa ni tuan-tuan, bila Rasulullah kata wa ana ajzibi, aku yang membalasnya, menunjukkan bahawa bukan hanya 700, mungkin 1400, mungkin 2700 tambahan. Kerana Allah Ta'ala yang mengetahui berapa dia bagi. Jadi dengan sebab itu kita bila menghadapi Ramadan, kita kena buat betul. Kita faham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka timbul di dalam hati kita ni tuan-tuan, terdorong dalam hati kita ni untuk mencari maknanya meraih Ramadan ini dengan erti kata yang sebenar. Kerana kita melihat rata-rata umat Islam bila datang Ramadan, mereka menganggapkan Ramadan ini sama seperti mana bulan-bulan lain. Baru ni tadi kita membagikan imam-imam tarawih. Imam-imam tarawih daripada 23 masjid yang dipilih, hanya 8 masjid saja yang confirm buat 20 rakaat tarawih. Yang lain pakat buat 8 lagi. Tuan-tuan bayangkan, kita ingat 23 masjid itu semua pakat buat 20. Cuma hanya 8 saja yang memang buat 20 rakaat. Tuan-tuan bayangkan kalaulah sekiranya, kalau kita kata tahun ini kita buat 8 ni, mesti ada yang buat 4 je. Betul tak? Tuan bayangkan. Jadi dengan sebab itu, mana-mana masjid yang kita pilih tahun ni, yang mana buat 8, kita hantar 2 orang imam. Sebab buat 20, yang buat 20 hantar 2, yang buat 8 hantar 1.
Tak adil lah tuan-tuan buat 20, bayaran 1,700, buat 8,700. Mana haji? Haji. Nah, mana boleh? Dia buat sikit tapi dia dapat banyak. Yang orang ni buat banyak tapi dapat serupa macam dia. Jadi mana-mana masjid, bayangkan daripada 23, 8 yang buat 20, yang lain-lainnya pakat buat 8. Yang itu yang buat 8 tu confirm 4 dia dah cerah. 4 pakat dah keluar. Besok kalau kita umumkan buat 4 je, 2 je dah cerah. Sudah tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan tengok, tak usah pergi jauh. Suruh kita ni macam mana? Ha, tapi suruh ni orang ada. Ulama-ulama semua. Ha? Jadi maknanya kita kena lihat. Ha? Kita kena lihat. Jadi orang mengatakan bila masuk bulan Ramadan ini, tarawih ini suatu perkara yang memberatkan. Sedangkan solat tarawih ini datang bukanlah selalu. Nah, 20 rakaat ni Allah Ta'ala ganjar dengan berbagai-bagai pahala. Tapi orang tidak terdengar. Sebelum lagi apa ni, kita nak bagi ke imam tarawih, ada yang dah datang jumpa, dia kata, Ustaz saya tolak, tak nak imam tarawih. Dia kata nanti sebab mesyuarat jatuh puasa, pengusi tak nak. Dia kata nanti kalau datang imam tarawih, orang tak ada. Nak hantar imam tarawih supaya jadi imam, dia tak ada. Kita bayangkan, begitulah maknanya keadaan umat Islam tuan-tuan. Bila datang Ramadan, mereka menyambut Ramadan ni begitu. Berbeza dengan zaman salafus saleh, zaman para rasul, zaman maknanya para sahabat, para tabi'in. Mereka ni tuan-tuan melipat gandakan kerja mereka, tenaga mereka bila masuk bulan Ramadan melebihi 110 kali ganda. Macam kita bagi tahu itu, bagaimana Imam Asy-Syafi'i tuan-tuan, kalau sekiranya dalam bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, dia menghatamkan 60 kali satu bulan. Siang sekali, malam sekali. Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali dalam bulan-bulan bukan Ramadan. Tetapi bila masuk bulan Ramadan, Imam Syafi'i menggandakan energi dia 110 kali ganda dengan menghatamkan satu bulan 120 kali khatam. 2 kali malam, 2 kali siang. Kita tengok bagaimana tuan-tuan para sahabat. Kita tengok bagaimana golongan salafus saleh, mereka bila masuk Ramadan, mereka sambut macam mana, diraihkan macam mana. Nah, ini pesan siap-siap lah. Qul huwallahu inna a'tayna. Tak pesan awal. Nah, tak ada surah lain tak? Kan? Itu surah kontrak 1 bulan. Sampai kalau imam dia waladhdallin, budak kecil pun sama inna a'tayna, imam baca, aku nak baca surah. Bangun baca dulu. Jadi macam mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman Al-Affan, bulan Ramadan dia berdiri 1 rakaat habis 33. Macam mana mereka menegandakan usaha mereka meraihkan Ramadan itu dengan banyak baca Quran. Tapi beza dengan kita. Beza dengan kita. Nak datang tadarus pun uzrun. Uzrun ni bukan makna datang haid. Uzrun sebab semuanya uzur belaka. Nah, ada yang ada Pak Imam, itu pun imam dia tugas. Yang ada waktu tu JKK duduk orang lah. Ada jatuh puasa ada lah. Dia baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah. Dah kena tegur, terus tak datang. Air-air pun nampak baik. Bayangkan, tak boleh kena tegur punya. Jadi kita bayangkan. Jadi sehingga kan Rasulullah SAW bukan macam itulah keadaan bila masuk dalam bulan puasa ni tuan-tuan. Dan puasa itu adalah daripada sifat kesabaran yang disebut oleh Rasulullah SAW.
Dia kata syahrul Ramadan syahrul sabri. Bulan Ramadan ini bulan sabar. Bulan Ramadan bulan sabar. Kita kena banyak sabar bulan Ramadan. Sebab kita ni tuan-tuan siang hari panas. Tak makan, tak minum, panas. Mudah maknanya dia terbakar. Jadi maknanya Ramadan adalah bulan untuk kita ni berjihad. Jihad sungguh-sungguh. Yang kelimanya, yang bahawa Ramadan itu dia dikata kafar. Ramadan adalah bulan untuk menghapuskan ataupun nak membersihkan dosa. Fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi bikafar lisiyami wassalati wassadaqati wal amr bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar. Fitnah bagi seorang lelaki, fitnah seorang lelaki daripada ahli keluarganya. Tuan, Rasulullah SAW menyebutkan apa yang datang daripada Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani mengatakan Rasulullah SAW bersabda, fitnah bagi lelaki itu pada ahli dia. Orang lelaki ni tuan-tuan, dia punya fitnah dia apa? Datang daripada ahli dia. Kadang-kadang nak buat baik, nak buat ni, mana halangan dia tu daripada isteri, daripada anak-anak. Apa dalil yang menunjukkan begitu tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, balik tuan-tuan buka dalam surah At-Tahrim juzuk yang ke-29. Bagaimana ada orang yang duduk di dalam satu keluarga, dalam satu bumbung orang-orang yang mendustakan Allah, sedangkan isterinya orang baik-baik. Bagaimana cerita Asia dengan Firaun? Asia masuk syurga, suami dia Firaun laknatullah. Tuan-tuan baca dalam surah At-Tahrim, bagaimana ada orang yang duduk di bawah bumbung rumah Nabi Nuh alaihi salam, anak-anak dia, isteri dia derhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan baca dalam surah Tahrim, bagaimana Allah tak menggambarkan bagaimana orang yang duduk di dalam bumbung rumah Nabi, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Isteri Nabi Lut adalah orang yang melakukan liwat, tak menumpahkan nafsu kepada kaum sejenis. Ada yang tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang gambaran kepada kita, ada orang baik duduk dalam keluarga jahat, tapi isteri baik-baik, isteri jadi orang baik. Ada suami baik, tapi isteri keluarga jadi derhaka dengan Allah Ta'ala. Nah, ini gambaran kepada kita bahawa maknanya fitnah. Dengan sebab itu, bagi orang lelaki ke atau orang perempuan, dia akan jadi terbalik. Kalau dia nak buat baik bagi orang perempuan, maka fitnahnya daripada suami dan daripada anak. Nah, orang perempuan kalau dia nak buat baik, nak puasa, suami kata tak payah puasa, tu puasa sunat je. Kau puasa aku cerai dengan kau, cerai aja. Maknanya nak buat baik. Bang, malam ni ada ceramah penutup, kelas penutup, bukan kelas berhenti, penutup dia. Kelas penangguhan bang, kita pergilah. Awak kalau pergi, keluar je kaki awak, jatuh tolak. Jatuh tolak dia. Maknanya tuan-tuan, cabaran. Kalau isteri nak buat baik, kalau anak-anak nak buat baik, siapa jadi penghalangnya? Maka ibu bapa. Ini gambaran. Kalian semua dari semua dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran, maka kita akan berjumpa dengan kisah-kisah. Kita akan berjumpa dengan kisah-kisah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka fitnah bagi lelaki itu ahlinya wa mali, dan harta. Bagi lelaki ini fitnahnya harta. Kenapa? Harta itu boleh menjadi fitnah. Bila banyak harta, maka jadi lupa dengan Allah.
sebut dalam Quran macam mana kisah Qarun. Qarun, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi harta banyak, sehingga harta itu menjadi fitnah kepada dia, sehingga Allah Ta'ala tenggelamkan harta. Ada Samiri, bagaimana Allah Ta'ala beri kepada dia kepandaian. Dengan sebab dia pandai itu, dia boleh jadi orang kaya, tapi Allah Ta'ala musnahkan. Ini tunjuk kepada kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentang bagaimana puasa itu sebagai kafarah. Maka salah satunya wanafsihi, dan fitnah bagi lelaki itu ialah jiwanya sendiri. Bila kita nak buat ibadat, tuan-tuan, kita semua nak buat ibadat, muslimin dan muslimat nak buat ibadat, tapi bila kita nak buat ibadat, kita kena lawan nafsu kita. Kita dah bangun dah pukul 3. Bangun pukul 3. Kita pukul 3. Tak nak bangun dah ni. Nafsu kata awak bangun. Sahur dah pukul 3 ke? Pukul 4 kan lagi bagus sahur. Akhirkan sahur. Dia keluarkan hadis pula. Nafsu ni keluarkan hadis. Tidaklah maknanya umat Nabi Muhammad itu sentiasa dalam kebaikan, melainkan apabila dia mensegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Kita mendengar bisikan, iya juga. Tak hanya pukul 3 tu kita bangun, bukan nak bersahur, nak sebut tahajud. Tapi jiwa tu melawan. Ini lawan jiwa kita. Lawan. Esok tarawih, walaupun disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Rasulullah Ramadan, bahawa dia kata apa? Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa sufilat asyayatin. Walaupun Rasulullah kata bulan Ramadan, bahawa semua syaitan-syaitan itu dibelenggu, dirantainya, tetapi kita kena ingat, kenapa walaupun syaitan itu dibelenggu, dirantai, dia punya powernya ditarik, tapi kita tak datang semayang masjid. Masjid tak penuh. Penuh waktu awal-awal aja, safnya banyak, penuh dengan orang. Bila akhir-akhirnya bukan orang yang penuh dalam saf, tinggal saf je. Kenapa? Kenapa jadi begitu, tuan-tuan? Kerana pada waktu itu, bila masuk dalam bulan Ramadan, setiap daripada manusia ni yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, mereka sebenarnya melawan dengan tentera nafsu. Lawan dengan tentera nafsu. Dengan sebab itu ramai yang tak datang masjid. Kenapa? Kerana mereka ditewaskan oleh nafsu diri mereka sendiri. Kenapa? Mereka ditewaskan. Sebab masjid tak penuh. Masjid mana penuh? Kalau macam ni pun tak penuh. Nampak besar je. Tak penuh juga. Sedangkan rumah ni ramai. Banyak rumah. Kalau satu orang keluar 3 pun, kan? Kalau ada 150 buah rumah, kali dengan 3, kan? Berapa ramai dah. Tapi malamnya tidak ramai. Tak ramai. Kerana apa? Kerana mereka ditewaskan oleh nafsu diri mereka sendiri. Susah, tuan. Baik kita nak buat baik ni. Sebab Ramadan inilah dia punya cabaran dia. Dah tahu orang hebat tak hebat, tengok Ramadan. Kerana fitnah ni pada seorang lelaki itu banyak. Banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak. Yang seterusnya, fitnah itu daripada jirannya. Orang hidup, tuan-tuan, fitnah dia ada jiran tetangga. Jiran tetangga itu boleh jadi fitnah. Ada. Tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika min jalis su. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan kamu daripada jiran-jiran yang jahat. Jiran yang jahat. Minta lindung
berlindung dengan Allah. Baca doa tiap-tiap hari. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan kamu daripada jiran ini. Rasulullah ajar dalam satu doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril muqamah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan kamu daripada jiran yang tidak baik di dalam kubur. Nah, kita takut bila kita mati orang pakai gali je. Rupa-rupanya sebelah tu yang kita jadi jiran orang sebelah tu, yang dah lama mati tu, rupanya dulu main ekor. Nah, rupanya kaki Arab. Kita ni lah rajin semayang, jadi JK surau, jadi imam muda, imam tua. Nah, selalu datang masjid, selalu datang surau. Nah, selalu baca Quran, selalu tadarus. Maknanya banyak dah amalan yang boleh maknanya menampung kita. Walaupun dosanya banyak, tapi boleh menampung. Ada maknanya hawa-hawa daripada kebaikan itu ada. Kita diberikan keamanan, tapi orang sebelah ni kena kodam tiap-tiap hari, kejap-kejap terjerit. Kita baru tidur, orang terjerit. Oh, kita pun dah ada darah tinggi. Lepas tu mati tu bawa darah tinggi saja. Kencing manis, kejap-kejap naik, kejap-kejap naik. Kan? Duduk dalam kubur kerana terperanjat orang sebelah. Mana? Jadi begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita minta jauh doa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jarisu yaum fi daril muqamah. Minta jauh daripada orang dalam kubur jadi jiran kita. Biarlah jiran yang baik-baik. Kerana tuan-tuan, apabila tuan-tuan masuk dalam kubur, tuan-tuan mati, bila tuan-tuan punya jiran ni adalah jiran orang yang soleh-soleh, kita ni tuan-tuan dapat menumpang syafaat. Dia bersembah seperti mana hidup kat dunia. Pergi ziarah. Nah, sebab roh tu disimpan di alam barzakh. Nah, satu tempat di nama alam barzakh. Nah, roh ni disimpan. Roh orang yang mati simpan di alam barzakh. Nah, jadi maknanya bila orang-orang mati ni tuan-tuan, mereka ni ziarah ini ada sama-sama lain. Jadi tuan-tuan, kalau kita punya jiran orang tak baik, tak ada hidup dunia tak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian apa? Dan dikafarahkan dengan puasanya, sedekahnya dan amal ma'ruf nahi munkar. Salah satu daripada perkara-perkara yang boleh ataupun amalan yang boleh mengkafarahkan dosa seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama puasa, yang keduanya sedekah, yang ketiganya amal ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, iaitu suruh orang buat baik dan cegah orang daripada buat keji. Nah, jadi ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita nak cerita banyak lagi. Nah, tapi masa-masa tidur dan macam kita pun tak apa-apa kan. Jadi oleh kerana kita nak menempuh Ramadan, supaya kita memahami serba sedikit daripada amalan-amalan atau perkara-perkara sunat yang kalau kita nak buat pada bulan Ramadan ni kita, maka puasa kita akan menjadi lebih kualiti tuan-tuan. Saya nak menyentuh tentang bab sahur ni. Nak sentuh tentang bab sahur, nak cerita banyak. Amalan-amalan yang kita nak buat ni banyak, tapi nak sentuh tentang bab sahur ni. Kan, mudah-mudahan yang satu yang kita cerita ni kalau kita boleh buat, maknanya Ramadan kita tu, kalaulah tahun ni Ramadan yang terakhir bagi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bermakna tuan-tuan punya puasa tahun ni adalah lebih baik daripada tahun yang lepas. Maka disebutkan sahur salah satu daripada amalan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun sahur ni tak wajib, tuan-tuan, walaupun sahur ni tak wajib, ada orang tak ambil berat. Bangun sahur kan, tak apalah, hari ni lalu je lah. Lalu je kita. Nah,
Ayah, malah nak bangun di mata mengantuk, malam tadi kiam mulai ni. Nah, sampai tertidur-tidur kiam mulai ni. Mari beritahu nama Muhammad. Bangunlah, bangun sahur. Makan sikit je. Tak ada kalau abang tak nak bangun, abang buka mulut je. Bang saya sumbat kan. Jangan. Nanti makanan tu tersekat waktu dah subuh nanti. Kalau aku telan, batal puasa aku. Siapa sebut telan bang? Jadi maknanya dia tak mau bangun sahur. Tuan-tuan kena ingat, sahur ni sunnah Rasulullah SAW. Ini bermakna orang yang bangun sahur, yang berpuasa dengan melalui ibadat sahur, dengan orang yang berpuasa tak melalui ibadat sahur, maka puasa mereka berbeza. Sama sekali tak sama. Walaupun mereka puasa, kau puasa tak? Puasa tak? Puasa. Yang ini puasa. Tapi apa bezanya? Aku puasa pagi tadi bangun sahur. Baru puasa, aku puasa, tapi aku tak bangun sahur, tapi aku boleh tahan. Walaupun dikatakan demikian, puasa orang yang bangun sahur itu adalah yang paling berkualiti kerana dia mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kenapa dia menghidupkan sunnah? Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, "Qul in kuntum." Kiranya kamu kata kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah Rasulullah SAW. Jadi sahur ni sunnah Rasulullah SAW. Orang yang tak bangun sahur bermakna dia tak ada cinta dengan sunnah Rasulullah. Dengan sendirinya dia tidak cinta kepada Allah SWT. Tidak boleh orang direct cinta kepada Allah tanpa mengikut Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana cinta kepada Rasulullah itu merupakan arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara datang. Suara datang. Besok ceramah ni. Tak perlu selalu. Besok rakaman pula. Mau rakam lagi. Tahu aku kedua besok. InsyaAllah. Yakin. Nak bagi tahu. Nak dakwah kepada orang supaya puasa itu betul-betul. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahawa dia kata pembeza di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Ini bermakna orang yang berpuasa dia tidak makan sahur, dia puasa seperti mana puasa ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Kita kena faham. Jadi dengan sebab itu ambil berat tentang masalah sahur. Jangan kira nak buat macam dulu tuan-tuan. Ambil berat. Ibu-ibu yang masak kat rumah, jangan lupa kan? Rutin kan? Kuncikan jam tu, kuncikan handset yang boleh berbunyi sahur, sahur, sahur. Tukarkan nada dering dia. Rakam suara ibu-ibu yang lunak tu, yang menyanyi Siti Nurhaliza pun sedap. Sekarang rakam suara ibu-ibu. Sahur, sahur. Maka jadikan dia nada dering. Nah, supaya kita boleh bangun sahur. Mana? Ini asyik melalak aja menyanyi yang bukan-bukan, yang tak ada faedah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, supaya kita tidak meninggalkan ibadah sahur pada tahun ini. Karena apa? Karena sahur ini sunnah Rasulullah SAW. Kerana apa? Rasulullah SAW menyebutkan, yang mana ia diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah kata, bersahurlah kamu, tasahharu, fa inna sahur barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya sahur itu ada keberkatan. Nah, sahurlah. Kerana yakin tuan-tuan bila bangun sahur, walaupun tuan-tuan kenyang, ibu-ibu kenyang, malas macam mana pun, ingatlah bahawa sahur itu kata Rasulullah, dia mempunyai keberkatan. Bangun walaupun susah. Maka rakamlah nada ibu-ibu lagi sekali. Bangun sahur barakah. Mana nada dering yang kedua.
tuan-tuan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, jangan kita tinggalkan. Kita nak mana puasa tahun ini lah puasa yang paling berkualiti dalam hidup kita. Jangan ditinggalkan. Masing-masing dah buat dah channel aku daripada 3 bulan dan aku dah tak nak bangun sekolah lagi. Saya dah set dalam minda. Jangan begitu tuan-tuan. Kan? Kerana Rasulullah kata sahur ni barakat. Cuma kita bila membicarakan tentang sahur, mana waktu yang terbaik untuk kita bangun sahur? Disuruh kita sahur. Tapi mana waktu yang paling baik untuk kita bersahur? Sahur yang terbaik kata Rasulullah SAW, kira-kira kalau 30 ayat yang pendek-pendek dibaca, maka selepas habis di surah tu, ayat itu dibaca orang pun azan. Maka itu adalah waktu yang terbaik. Mana kalau kita bangun pukul 3 tuan-tuan, itu untuk sahur yang terbaik. Walaupun kita dapat sunnah, tapi kita tak dapat afdal waktu. Maka bangun nak dekat-dekat. Dengan sebab itu ada orang kata bila waktu imsak tak boleh makan. Jangan makan tu bila dah terakhir. Jangan kira tahun ni tuan-tuan terakhir Pak Bilal ke apa, pulun. Nasi macam ni banyak, membutuh lagi. Sabat bagi penghabis. Bila imam dah azan, dia dah masuk ni, dah penuh ayam ada kat sini terkentul. Imam buat Allahu Akbar, nak telan ke nak luar? Jangan waktu tu telan tuan-tuan batal puasa. Buangkan. Kerana apa? Bermulanya puasa apabila azan berkumandang menandakan masuknya waktu subuh, maka pada waktu itu imsak, iaitu menahan. Tak boleh makan. Dia tak boleh makan. Dan bila kita membicarakan tentang sahur, bagi orang-orang yang malas, yang dia dalam minda dah disetkan, malas nak makan, kalau makan pun mata tutup, tolak aja. Minum air pun isi suar, masukkan dalam mulut. Mata kejam, bang, bukalah mata, tengok masakan saya sedap. Tak nak. Orang yang macam tu malas kok, tangan pun tak nak basuh. Maka kata Rasulullah SAW, bersahur yang paling berkat ialah dengan buah tamar, iaitu buah kurma. Bersahurlah kamu dengan buah kurma, kerana sesungguhnya bersahur dengan kurma itu berkat. Jadi kita orang-orang yang malam-malam nak masak, senang kan? Rasulullah dah tunjukkan apa sahur yang paling senang, yang mudah. Kurma je. Tuan-tuan. Kurma kan, bila tuan-tuan ambil kurma tu, anggapkan dia tu macam daging burger. Jadi gitu tuan-tuan. Senang, Rasulullah dia paling mudah. Sebiji kurma dengan segelas air putih dah. Lepas tu tidurlah balik. Tapi jangan sampai tak sembahyang subuh sudah dah. Kan? Jadi maknanya sahur yang paling berkat ialah dengan kurma. Tuan-tuan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW, memudahkan kita. Bagi orang yang malas untuk masak, malas nak bangun sahur, Rasulullah mudahkan kepada kita bahawa paling mudah bersahur yang hanya dengan sebiji kurma je, selesai. Kita telah dapat fadilat dan kelebihan orang yang berusaha. Dan bila kita membicarakan tentang sahur, maka kita akan membicarakan tentang niat puasa. Niat puasa adalah wajib. Orang yang tidak membaca, tidak berniat puasa, sama ada dengan terlupa ataupun dengan sengaja, maka dia tidak berpuasa. Dia tidak berpuasa. Jadi dengan sebab itu mesti memastikan niat mesti dipasang. Bermula, sunnahnya bermula daripada terbenamnya matahari. Maknanya waktu maghrib tu dah harus dah kita pasang niat puasa dah. Sehingga sebelum daripada masuknya waktu subuh, maknanya kita boleh pasang. Jadi maknanya dalam mazhab Asy-Syafi'i, pasang niat bersahur ni tuan-tuan, dia puasa ni tiap-tiap hari, sunatnya dipasang tiap-tiap hari. Jadi bagi orang yang nak mengelakkan daripada dia tidak berpuasa dengan sebab terlupa baca niat, maka boleh dia menjatuhkan niat untuk sebulan pada hari yang pertama daripada bulan puasa.
Macam contohnya kita puasa 10 hari bulan mula, maka subuh sahur waktu 10 hari bulan tu menjatuhkan niat sebulan. Nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi, sahaja aku puasa bulan Ramadan seluruh. Maka kalau dia terlupa membaca niat pada hari-hari yang berikutnya, maka dia kira orang yang berpuasa. Tapi adalah sunat sebenarnya orang yang telah berniat puasa 1 bulan, maka sunat pada mazhab Asy-Syafi'i menjatuhkan niat pada tiap-tiap malam. Jatuhkan niat. Dan perlu diingat juga, bila kita menjatuhkan niat puasa bulan Ramadan masih ditakyinkan bulan. Sahaja aku puasa bulan Ramadan, mesti sebut. Kerana orang yang tidak mentakyinkan niat puasanya menyebut bulan Ramadan, sahaja aku puasa esok hari kerana Allah, maka puasanya tidak dikira. Ini dalam mazhab disebut dalam kitab fiqh. Ataupun tuan-tuan menjatuhkan niat, tuan-tuan niat puasa tuan-tuan ketika mana solat tarawih atau solat witir, maka hukumnya seperti mana disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', maka hukumnya adalah sah. Ini dalam bab niat tuan-tuan. Jadi kita sempat membicarakan sedikit walaupun banyak, sebab dalam bulan Ramadan disebut dengan nama Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan unzilal Quran. Bulan Ramadan disebut dengan nama Syahrul Quran, Syahrul Zikr, Syahrul Sabri. Disebut dengan bahawa dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama Lailatul Qadri. Jadi banyak disebut. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan ibadat, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan solat sunat dan sebagainya, dalam keadaan dia melakukan ibadat itu dengan rasa iman kepada Allah dan pengharapan mereka hendakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala menyebut, Rasulullah kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah. Jadi inilah kelebihan orang yang mendirikan malam Ramadan, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu bila kita dengar Ramadan ni ada kelebihan ni banyak, maka tuan-tuan jangan lunturkan semangat tuan-tuan. Kerana Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ni, dia pada 1 hingga 20 tuan-tuan, Rasulullah ni menggabungkan di antara tidur dan jaga. Kadang-kadang Rasulullah bangun 1/2 malam, 1/3 malam untuk ibadat. Lepas tu Rasulullah tidur balik kan. Ada Rasulullah tidur sampai 1/3 malam. Ada kalanya Rasulullah tidur sampai 1/2 malam dan kurang malam. Lepas tu berjaga. Tapi bila 10 yang terakhir tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang Rasulullah ni, dia mula memperketatkan kain dia. Makna ikat kuat. Dan mula menggerakkan seluruh ahli keluarganya supaya menghidupkan Ramadan pada malam yang terakhir daripada 10 Ramadan, dan mengajarkan kepada mereka untuk membanyakkan membaca doa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Rasulullah kata, wahai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah doa yang kita nak baca pada 10 yang terakhir? Kalaulah sekiranya kami beribadat pada malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka Rasulullah kata, bacalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa itu banyak-banyak, minta ampun, kita banyak salah dengan Allah. Maka doa itulah yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak. Kerana hadis menyebutkan kepada kita, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maknanya orang yang bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar, beribadat dengan pengharapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala harapkan pahala, maka Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa dia. Dan sebagai penutupnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda bahawa dia kata apa? Ramadan awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minna. Bahawa Ramadan ini permulaannya dan rahmat Allah. Jadi dengan sebab itu usahakan supaya kita tidak terlepas pada 1 hingga 10 mencari dan meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala bagi ini tuan-tuan, bonusnya ini pada bulan Ramadan. Wa awsatu maghfirah, Allah Taala menggandakan pemberiannya dengan memberikan keampunan kepada 10 yang di tengah. Daripada 11 hingga 20, maka Allah Ta'ala memberikan keampunan dia, membukakan pintu keampunannya seluas-luasnya untuk kita. Kerana
Rasulullah SAW menyebutkan bahawa dia kata wa ghuliqat abwabun nar, pada bulan Ramadan Allah Ta'ala menutup semua pintu-pintu neraka. Pintu neraka semua ditutup oleh Allah Ta'ala. Kan? Wa futihat abwabul jannah, Allah Ta'ala buka semua. Tidak ada satu pun pintu syurga yang Allah Ta'ala tidak buka. Semuanya dibuka semua. Jadi dengan sebab itu menunjukkan bahawa bulan Ramadan adalah bulan untuk kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan kesan daripada kalau sekiranya kita dapat keampunan, bahawa dia kata wa akhirukum minan nar, bahawa yang terakhir, 10 yang terakhir, orang yang berjaya akan mendapat pelepasan daripada api neraka. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kesan daripada Ramadan sebenarnya Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya Ramadan ini ialah untuk satu bulan mencari dan mengenal pasti orang-orang yang mendapat gelaran takwa. Nah, sebab itu Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan adalah tujuannya untuk mengenal pasti di kalangan siapakah umat-umat Nabi Muhammad SAW, mereka yang mendapat gelaran takwa. Karena Allah Ta'ala nak pakaikan ijazah, nak berikan maknanya anugerah. Pada bulan Ramadan tuan-tuan, Allah Ta'ala nak beri anugerah, iaitu anugerah takwa. Kalau kita hidup kat dunia, diberikan anugerah datuk, tan sri dan sebagainya, kan? Maka bulan Ramadan, orang yang banyak ibadat, orang yang banyak melakukan amalan, maka Allah Ta'ala akan memberikan anugerah yang paling tinggi, iaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling takwa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan, mudah-mudahan kedatangan Ramadan pada tahun ini kita berusaha dan bersungguh-sungguh buatlah amalan sekadar yang kita terdaya, dan maknanya kita berputus asa tuan-tuan. Kita dengar dah banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilat dan kelebihannya, maka usahakan, carilah dengan bersungguh-sungguh, persiapkan diri kita untuk menempuh satu bulan jihad, bulan yang kita tak pergi berperang, tetapi kita duduk di tempat kita sendiri, kita berjihad melawan hawa nafsu, melawan segala kehendak daripada maknanya dunia dan sebagainya. Jadi saya rasa cukuplah sekali itu dulu sebagai maknanya pengisian kita pada malam ini, dan kita mentawakufkan dulu buat sementara waktu kelas pengajian kita ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada malam pada minggu selepas daripada Rasulullah, insyaAllah, seperti yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mengatakan tuan-tuan, kita sepanjang Ramadan banyak program yang kita susun, dengan solat tarawihnya, dengan qiyamul lailnya, tadarusnya, dan kita ada kuliah duhanya. Pada setiap minggu kita ada kuliah duha jam 10 pagi, dimulakan dengan solat duha berjamaah dan diikuti dengan ceramah daripada penceramah cabang dua daripada nanti. Jadi tuan-tuan di sana yang ada di lapangan, jemput untuk mengikuti kuliah duha pada setiap minggu pada bulan Ramadan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada kita, memberikan kekuatan, iman yang terusan, dan memberikan kita kejayaan hidup dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.